السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para penonton, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada pagi ini kita bermohon kepada Allah bantuannya, limpah kurnianya untuk kita meneruskan dan menyambung bacaan kita dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih lagi pada apa yang dibawakan oleh musannif rahimahullah berkenaan dengan hubungan rasa cinta dan benci itu dengan kelakuan dan tingkah laku manusia dalam melakukan perkara yang baik ataupun buruk. Kata beliau rahimahullah, faslun wa idza kana al-hubb asla kulli 'amalin min haqqin wa batilin fa aslu al-a'mal ad-diniyyati hubbullahi wa rasuluh kama anna asla al-aqwal ad-diniyyata تصديق كما أن أصلال الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق كانت كفرا وشركا أكبر وإن لم تعارضه قدحت في كماله وأثرت فيه ضعفا وفتورا في العزيمة والطلب وهي تحجب الواصلة وتقطع الطالب وتنكس الراغب. Ini kita dah baca perenggan ni hari tu, iaitulah kesimpulan yang dia bagi tahu kepada kita ialah seperti mana cinta itu adalah asal dan tapak bagi kelakuan manusia dalam melakukan perkara yang hak ataupun yang batil. Maka asal bagi membenarkan Allah dan Rasul ialah manakala asal bagi kita membenarkan Allah dan Rasul ialah kita percaya kepada Allah dan Rasul. Kita yakin bahawa Allah dan Rasul berkata benar. Ya, so ada dua perkara di sini. Sebab itulah Ibn Qayyim kata akhirnya yang menghalang daripada kebenaran itu sama ada syahwat yang berbalik kepada isu kecintaan, kesukaan. Jadi kenapa seseorang itu melakukan dosa? Kerana dia ada syahwat. Apa itu syahwat? Iaitulah rasa suka dan gemar dia kepada benda dosa yang dia buat melebihi rasa suka dan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Melebihi daripada rasa takutnya kepada azab Allah. Ya. Dia hanya mengikut kelazatan dan melupakan kenikmatan yang sebenar yang telah kita bincangkan sebelum ini, bahawa sepatutnya manusia memilih mana yang kekal abadi berbanding yang sementara. Tetapi banyak manusia silap membuat pilihan. Dia menyangka yang sementara itu kekal abadi, yang kekal abadi itu dia terlupa dan dia salah anggap sebagai sementara. Jadi ini adalah penyakit syahwat. Manakala kita membenarkan Allah dan Rasul, kita iakan apa yang Allah dan Rasul katakan, ini terhasil daripada rasa Allah dan Rasul itu benar. Satu perasaan dalam jiwa kita yang kita rasa bahawa Allah adalah benar, perkataannya benar, Rasul adalah benar, perkataannya benar. Rasa tenang dan aman, rasa percaya kepada Allah dan Rasul. Ini satu lagi perasaan yang kena ada dalam diri kita terhadap Allah dan Rasul. Selain daripada kita cinta ke Allah dan Rasul, cinta itu mesti bawa kepada rasa percaya dan yakin kepada Allah dan Rasul. Jikalau rasa percaya ini diganggu oleh satu perkara namanya syubhah ataupun keraguan,
maka dia akan melemahkan atau menghilangkan rasa percaya. So demikianlah, jikalau syahwat mengatasi iman sehingga hilang terus rasa cinta kepada Allah dan Rasul, sehingga yang tidak ada lagi berbaki cinta Allah dan Rasul dalam jiwa, iaitulah dia lebih mengutamakan dunia dan kelazatannya sehingga tidak percaya lagi kepada akhirat, dan keraguan yang memamah keyakinan diri kepada Allah dan Rasul sehingga tidak percaya lagi kepada Allah dan Rasul, maka itulah kemuncaknya berlaku syirik akbar dan kufur akbar. Dan sejauh mana, setakat mana syahwat dan syubhat ini menggoncang dan mengganggu kestabilan rasa cinta kita kepada Allah, mengganggu kestabilan kepercayaan kita kepada Allah dan Rasul, maka dia akan melemahkan keimanan kita dan mendorong dan menjebakkan kita ke dalam kancah yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فلا تصح الموالاة إلا بالمعاداة كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فلم تصح لخليل الله الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة فإنه لا ولاء إلا ببراء ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Tidak sah kesetiaan, tidak valid kesetiaan, tidak sah, invalid kesetiaan kita kepada Allah dan Rasulnya, melainkan dengan kita memusuhi sesiapa jua dan apa jua yang Allah dan Rasulnya musuhi. Seperti mana firman Allah Ta'ala berkenaan dengan Imamul Hunafa'il Muhibbin, ketua orang yang mentauhidkan Allah, Nabi Ibrahim AS kepada kaumnya, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. Apakah kamu tidak melihat tentang sembahan-sembahan yang kamu dan bapa nenek moyang kamu sembah ini? فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي. Sesungguhnya sembahan-sembahan kamu ini semua adalah musuhku. إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Kecuali Tuhan yang mencipta sekalian alam. Yang itu sahaja yang aku tidak musuhi daripada sembahan-sembahan kamu. Kerana kaum Nabi Ibrahim tentulah mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala juga, tetapi dengan perantara-perantara intermediate yang mereka jadikan daripada berhala-berhala. Maka Nabi Ibrahim AS tidak sah baginya kekasih agung Allah Ta'ala ini, kesetiaannya dan kecintaan agungnya kepada Allah, melainkan dengan dia merealisasikan permusuhan ini. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Sesungguhnya semua berhala-berhala kamu ini, sembahan-sembahan yang kamu sembah ini adalah musuhku, kecuali Tuhan yang mencipta sekalian alam. Jadi kita mesti anggap berhala, sembahan orang kafir sebagai musuh, barulah iman kita boleh sah. Kerana sesungguhnya tidak ada kesetiaan melainkan dengan permusuhan, dan tidak ada kesetiaan bagi Allah dengan memusuhi dan berlepas diri daripada segala yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Kita tidak akan dianggap menyembah Allah dengan yang sebenar-benarnya, melainkan kita beriktikad dan kita melepaskan segala sembahan selain Allah dengan iktikad bahawa ianya batil, ianya mungkar, ianya keji dan jelek dan jijik. Firman Allah Ta'ala yang telah pun kita bincang panjang ayat-ayat ini dah itu masa kita belajar tafsir surah ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu dalam surah Al-Mumtahanah.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Sesungguhnya bagi kamu itu contoh teladan yang baik bagi pada diri Ibrahim dan yang bersama dengannya. Siapa yang bersama dengan Ibrahim dalam ayat ini maksudnya? Kita dah belajar itu, iaitulah para anbiya seluruhnya. Para nabi-nabi dan rasul-rasul seluruhnya yang bersama dengan Ibrahim, Allah Ta'ala kata kamu kena ikut dan contohi mereka apabila mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan apa jua yang kamu sembah selain daripada Allah. Berlepas diri daripada kamu, hai orang kafir, dan apa jua yang kamu sembah daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tinggalkan, kami lepaskan, kami tidak bersetuju, kami mengingkari dan kami mencemuh sembahan-sembahan kamu dan diri kamu yang melakukan perkara syirik tersebut. Wa qala ta'ala وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan ingatlah ketika mana Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku meninggalkan segala apa yang kamu sembah melainkan yang mencipta aku sahaja, yakni Allah, maka sesungguhnya dia akan membimbingku dan Allah jadikan kalimah ini, ucapan ini kekal pada keturunannya dengan diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan kembali seruan la ilaha illallah. Semoga mereka kembali kepada agama yang hak, agama yang telah dibawa oleh moyang mereka Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة لا إله إلا الله وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. يعني الله mewariskan syiar Nabi Ibrahim ini, yaitulah Innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri daripada segala apa yang kamu sembah kecuali yang mencipta aku sahaja. Inilah dia makna slogan kita, la ilaha illallah, yang diwarisi oleh semua para anbiya yang datang selepas Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semuanya menyeru kepada kalimah la ilaha illallah. Inilah dia yang diwariskan oleh beliau kepada keturunan beliau daripada kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul yang kita kena ikut, sehinggalah pewaris baginda yang teragung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyeru kepada seruan ini, la ilaha illallah. Dan apa makna la ilaha illallah? Tidak lain tidak bukan persaksian kita bahawa yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Maka kita berikrar bahawa kita dengan tindakan kita, perbuatan kita, dengan anggota tubuh badan kita yang zahir dan yang batin, tidak akan menyembah selain Allah Ta'ala sahaja. Tidak akan mengabdikan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ikrar dan pengakuan kita yang menjadikan kita Muslim. Ini yang menjadikan kita Muslim. Tanpa pengakuan ini dan tanpa kita merealisasikan pengakuan ini, terbatallah kontrak kita sebagai Muslim. Kerana makna Muslim, menyerah diri. Orang yang menyerah diri kepada Allah. Orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah millah Ibrahim yang Allah Ta'ala telah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ittabi' millata Ibrahim. Ikutlah agama Ibrahim. Inilah dia agama Ibrahim. Seruan kepada la ilaha illallah. Yang terangkum di dalamnya memberikan kesetiaan kita kepada Allah, berlepas diri daripada segala selain sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amat malang
para hadirin, hadirat, penonton, pendengar, hari ini apabila kita menyaksikan gerakan sesat yang begitu dahsyat di peringkat antarabangsa yang menyalahgunakan nama Nabi Ibrahim AS, lalu mereka menyeru kepada perkara yang berlawanan sama sekali dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Mereka menamakan gerakan mereka sebagai Abrahamic Faith atau Abrahamic Religions, Al-Adyanul Ibrahimiyah. Lalu mereka buat satu perjanjian dengan bangsa yang telah dimurkai oleh Allah, iaitulah golongan Yahudi yang kafir dengan Allah dan Rasulnya. Yang dimeterai pula perjanjian ini di sebuah negeri atau negara Arab yang bersebelahan dengan tempat turunnya wahyu Allah Ta'ala, yang tidak jauh daripada Kaabah yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bina Kaabah itu untuk menjadi tempat seruan La ilaha illallah. Mereka namakan perjanjian tersebut sebagai Abraham Accords, perjanjian damai Ibrahim, iaitulah kesatuan di antara Islam dan Yahudi dan juga Kristian yang digagaskan di negara UAE, United Arab Emirates, Amiriyah Arab Bersatu, Al-Imaratil Arabiyah Al-Muttahidah. Nas'alullah al-afiyah. Menerusi ajaran sesat ini, hari ini mereka mempromosikan pelbagai kerosakan akidah. Mereka mempromosikan supaya dicairkan. Mungkin mereka menggunakan slogan untuk menipiskan sempadan perbezaan antara kita dengan agama-agama kafir. Atas alasan kita semua ini adalah bersusur galur kepada agama Nabi Ibrahim, iaitulah Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hakikatnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam sallallahu alaihi wasallam semuanya membawa seruan yang satu, La ilaha illallah. Nabi Musa tidak datang membawa agama Yahudi yang ada pada hari ini, yang telah diselewengkan. Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak datang membawa agama Kristian, ciptaan Paulus yang ada pada hari ini, yang telah diselewengkan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak datang membawa Islam yang dijenamakan semula oleh sama ada UAE ataupun siapa-siapa yang terlibat dengan rencana yang jelek ini. Ya. Islam yang nak dibawa oleh golongan ini, Islam liberal, Islam plural, apa jua jenama yang mereka beri, ini adalah Islam yang bukan asli yang dibawa oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi inilah yang kita kena beri perhatian, yang kita kena faham betul-betul hari ini. Ya. Kalau baru-baru ini kita dikejutkan dengan sambutan kononnya hari Hari agama. Hari agama. Ini juga adalah satu bentuk diayah dalalah untuk mempromosikan pluralisme agama. Kita dikejutkan dengan pelbagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh golongan yang kita menyangka mereka ini adalah golongan yang menyeru kepada Islam. Golongan yang menisbahkan diri mereka kepada dakwah secara batil, tentu sekali. Tetapi mereka bukan pendakwah, mereka pendakyah. Mereka tidak mahu menyeru kepada Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai alasan remeh temeh
yang mereka berikan. Mereka mendakwa Islam perlu dijenamakan semula. Mereka hendak melakukan seperti yang dilakukan terhadap ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, tetapi Allah Ta'ala menjaga agama ini. Hadirin hadirat, Allah Ta'ala memelihara agama ini. Rencana mereka, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka tidak akan berjaya. Tetapi kita, yang persoalannya kita berada di pihak mana? Sama ada kita di pihak Allah, Hizbullah, atau kita berada di pihak syaitan, Hizbus syaitan. Nas'alullah al-afiyah. Tidak ada parti yang banyak, hanya ada 2 parti sahaja untuk kita pilih di dunia ini. Sama ada parti Allah, iaitulah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau parti syaitan, iaitulah segala apa bentuk tindakan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelumnya kita dikejutkan dengan tindakan yang konon-kononnya nak menzahirkan toleransi yang tak apa-apa. Pergi membersihkan kuil tokong Hindu. Ya. Sedangkan banyak lagi rumah orang Islam yang tenggelam banjir yang belum dibersihkan. Banyak lagi tempat-tempat lain yang boleh dibersihkan. Ya. Banyak lagi masjid-masjid dan surau yang ditenggelami air yang perlu dibersihkan. Tiba-tiba pergi pilih nak bersihkan kuil. Ya. Ini adalah perkara yang amat menyayat hati. Golongan politik pula yang sudah tentu mereka ini golongan yang hanya pandai dalam bab dunia, itu pun kalau pandai lah. Tapi hakikatnya, realitinya kita melihat hari ini mereka ini politik pun mereka tak pandai, walaupun mereka ahli politik. Apatah lagi agama. Jahil sejahil-jahilnya. Hari ini orang jahil bercakap agama seolah mereka adalah ulama mujtahid. Kedudukan para ilmuwan agama sudah tidak diindahkan, dan pelbagai taktik yang mereka gunakan untuk melunturkan kepercayaan masyarakat kepada orang agama. Orang agama dengan maksud orang yang ada ilmu dalam agama. Kita jangan lupa juga kemunculan tokoh-tokoh yang berjubah, yang berselubung, yang berbulu agamawan, ahli agama. Tetapi dalam masa yang sama menyebarkan ajaran sesat karut-marut. Tujuan diwujudkan golongan-golongan ini adalah untuk melunturkan keyakinan masyarakat terhadap agama. Mereka ini mungkin ada agenda tersendiri. Kita jangan ingat mereka ni datang memang nak menyebarkan ajaran. Allahul Musta'an. Tetapi kuat sangkaan kita berdasarkan qarinah-qarinah yang ada, mereka ini memang sengaja orang kata apa? Orang putih kata groom. Mereka telah apa orang Melayu kata? Mereka telah dilatih, ya, untuk menjadi pembawa perosak agama ini. Dan kesannya, impaknya akan menjauhkan generasi muda secara spesifik daripada agama. Ya. Akan menjauhkan generasi muda daripada agama. Sama ada dengan cara generasi muda yang telah terdedah dengan pemikiran logik, yang telah terdedah dengan hanya boleh terima ilmu secara empirik, walaupun itu adalah cara yang salah dalam penerimaan ilmu, kerana menghadkan jalan penerimaan ilmu menerusi satu jalan, sedangkan ilmu itu banyak jalannya.
golongan yang telah terpengaruh dengan cara epistemologi orang barat, mereka ini akan segera akan menolak golongan-golongan agama yang macam ini. Yang bawa main cerita karut marut tahyul mahyul ini. Ya. Sehingga kan apabila nanti ada cerita-cerita yang sahih yang memang sabit dalam Al-Quran dan Sunnah juga akan diperlekehkan. Ya. Mungkin hari ini kita ketawa, kita kata apa ustaz ni punya bodoh, main cerita ada orang boleh hidup tanpa jantung. Wali tunjuk gambar dekat ayam, ayam jadi hidup keluar daripada gambar. Tetapi tujuan cerita dongeng sebegini dibawa dengan masyarakat yang kurang didikan agama, yang tak mengaji pun usul ahli sunnah wal jamaah dan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah berkenaan dengan mukjizat dan karamat. Maka selepas ini kalau datang cerita yang sahih bahawa Nabi Isa AS menghidupkan orang yang dah mati, Nabi Isa buat burung daripada tanah, tiup ruhnya, hidup burung tersebut, tiup burung tu hidup. Ini mukjizat para anbiya. Ya. Ada waliullah di kalangan tabi'in, ulama salaf yang pergi perang, kudanya mati, Allah Ta'ala hidupkan balik kuda untuknya supaya dia boleh balik rumah, kemudian kuda dia mati balik. Ini cerita yang sahih yang berlaku. Akhirnya yang sahih ini pun nanti akan ditempelak dan ditolak. Ya. Kerana cerita hak tak sahih tadi, hak telah digembar-gemburkan dalam masyarakat. Kerana masyarakat tidak tahu disiplin ilmu. Ya. Yang duk mengaji sekarang dengan kita pun, kelas pagi ni, berapa kerat sangat yang betul-betul belajar, yang memang ada kitab di tangan dia atau di depan dia yang baca, yang ulang kaji sebelum masuk kelas, berapa kerat sangat. Mungkin majoriti ni hanya untuk sebagai haluan telinga, hanya dengar untuk suka-suka saja. Atau lebih-lebih pun macam kita semayang. Orang banyak hari ni orang semayang. Semayang untuk apa? Hanya ingat untuk dapat pahala. Baca Quran untuk dapat pahala. Dia macam tu. Dia main mengaji pun dia macam tu. Hanya niat dapat pahala. Bagus dapat pahala. Tapi pahala dengar sahaja, pahala baca sahaja Quran tak sama dengan pahala faham dan amal. Dan boleh jadi kalau kita hanya baca Quran dan dengar Quran saja tanpa kita faham, lalu kita buat perkara yang berlawanan dengan apa yang diajak Quran, bukan pahala yang kita dapat, dosa lagi dah kena. Sama juga macam belajar pun. Kan? Tak belajar memang berdosa dah. Tak main mengaji memang berdosa. Itu tentu dah. Tapi kalau kita main mengaji, memanglah kita dapat pahala terlepas daripada dosa tak mengaji. Tetapi kalau kita belajar ala balai, tak sungguh-sungguh, hanya untuk melepaskan batuk di tangga, kita takut pengajian kita ini bukan dapat pahala, sebaliknya akan jadi dosa yang lain pula. Kerana dosa di sana ada dua arah. Yang pertama, dosa tidak mengaji langsung. Ini satu dosa. Yang kedua, dosa orang yang belajar tapi tidak beramal dengan ilmu. Ini satu dosa lagi. Kan? Orang yang memang tak mau ambil peduli kelas pengajian, tak ambil endah. Ya? Terlintas di Facebook dia, kelas pengajian, dia buat tak endah pun. Lebih seronok cari baca berita palsu apa semua, duk baca cerita pasal dunia, pasal bola, pasal sukan, pasal politik yang mengarut. Ya? Ini satu kesalahan di sisi Allah Ta'ala. Tapi kita yang dah main duduk bertekak dengar ni pun sama juga. Masih lagi belum terjamin ke pahala dan selamat itu, melainkan dengan kita dengar betul-betul, faham dan beramal. Sebab 4 kewajipan dalam hidup kita sebagai Muslim: ilmu, amal, dakwah dan sabar. Yang kita
dibebankan oleh Allah Ta'ala menerusi ataupun kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala menerusi firman-Nya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nak selamat, tak mau jadi orang yang rugi, yang ahli neraka, beriman, amal salih, berpesan-pesan dengan kebenaran, mengajak orang kepada kebenaran, pesan-pesan dengan kesabaran. Sabar dalam mengajak orang kepada kebenaran. Tak ada 4 perkara ni, kita akan termasuk dalam innal insana lafi khusr. Kita akan termasuk dalam al-khusr. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini kita kena hati-hati dalam hidup kita tak? Jadi kita kata tadi bila masyarakat kita ini tidak ilmiah dalam bab agama, satu arah. Manakala orang yang memang pemikirannya sudah rosak pula, yang boleh terima benda-benda yang karut marut, apa yang berlaku? Orang yang boleh terima pemikiran karut marut, apa akan jadi? Anak-anak muda pula yang ikut katalah tu ustaz ni, ustaz yang palsu ini, yang ajak perkara-perkara khurafat ini, mereka ini nanti akan menjadi generasi agama yang percaya karut marut. So sampai satu titik masa nanti kita akan ada 2 aliran. Satu aliran agama yang mereka ni karut marut, satu lagi golongan yang tak boleh terima karut marut ni, dan mereka tidak jumpa orang agama melainkan orang agama yang jenis bersih karut marut ni. Maka mau tak mau mereka kena tolak agama. Seperti yang berlaku kepada golongan barat. Golongan barat. Orang satu kata orang barat berjaya, maju kerana mereka tolak gereja. Kerana gereja itu ajarannya karut marut. Ya. Dan sehingga detik akhirnya mereka tak jumpa lagi orang agama melainkan orang yang karut. Lalu ditolak. Nasallallahu al-afiyah. Walaupun cerita macam itu tak betul sepenuhnya. Ya, kerana orang barat hakikatnya dia tak tolak agama. Dia mereformasikan agama dia, dia bersihkan agama dia, kemudian dia agama itu disesuaikan dengan hawa nafsu mereka juga, kerana memang agama mereka daripada awal lagi agama hawa nafsu. Kita tak boleh samakan dengan Islam. Tapi mereka merencana macam itu. Ya. Jadi kita bayangkan sedikit hari lagi, kalaulah tak lama lagi, ya, semua ustaz-ustaz yang mengajar ini adalah sejenis dengan muhaizat. Yang jadi pengarah jabatan agama, yang jadi mufti, yang jadi imam, orang masyarakat akan dapati semua ni adalah replikasi kepada muhaizat. Kerana mereka ni dulu semuanya belajar dengan dia, ambil ilmu daripada dia, mengagungkan dia sebagai tokoh. Kita ada golongan kedua yang hari ni yang memang mereka ni dah tak boleh terima apa yang dibawa oleh ajaran khurafat ini, sebab bukan kerana mereka mengikut ajaran Islam yang sahih. Hati-hati. Sebab sekarang hak yang tolak khurafat ni dia ada 2 jenis. Hak tolak khurafat sebab khurafat tu berlawanan dengan ajaran Islam yang sahih, yang golongan ahli sunnah wal jamaah ni satu. Kemudian hak tolak khurafat kerana benda tu tak masuk dengan akal dia. Ukuran dia tak masuk dengan akal dia. Bukan isunya khurafat atau tak. Pasal benda tu tak masuk akal, dia tak terima. So golongan yang kedua ini kita kena hati-hati. Kerana dia ni bukan saja benda khurafat yang dia akan tolak, bahkan benda yang sahih pun nanti dia akan tolak. Pasal apa tolak? Pasal bila tak masuk akal dia, tak masuk sistem yang dia buat dalam penerimaan ilmu dia, yang dia dah guna sistem yang salah dalam epistemologi dia, dia akan tolak juga.
Golongan ahli sunnah tak banyak, sikit saja. Tak menonjol pula tu. Akhir sekali pentas masyarakat akan dikuasai oleh dua ajaran ini sahaja. Kalau kita biarkan, ini situasi yang kita boleh bayangkan, the worst situation yang kita boleh bayangkan akan berlaku kalau dibiarkan. Tapi kita yakin Allah Ta'ala takkan biarkan. Tapi kita bayangkan situasi ini. So nanti ajaran perdana masyarakat akan tinggal dua ajaran ini. Golongan yang atas nama agama dia terima segala khurafat. Golongan kedua yang hanya beriman dengan akal dia sendiri. Dia tak peduli benda tu betul tak betul, kalau tak termasuk dalam terma dan syarat yang dia tetapkan, dia akan tolak. Sudah tentu golongan agama tadi, mereka ni dalam masyarakat, kedudukan agama sudah rendah berbanding golongan sekular, golongan duniawi. Golongan yang percaya khurafat tadi, mereka tidak akan hiraukan isu-isu politik, isu-isu pentadbiran, apatah lagi nak jadi saintis, nak jadi doktor, engineer. Dah beriman dengan khurafat, mereka tidak akan lagi kacau benda ni. Jadi golongan yang akan pergi duduk di side sebelah lagi, yang akan pegang kepimpinan duniawi manusia, siapa? The other track, jalur yang satu lagi. Ya. Maka ketika itu akan berlakulah penolakan agama secara total, kerana dia tidak jumpa lagi agama melainkan yang dibawa oleh this track of people, the kind of people yang jalur yang kita kata khurafat tadi. Jadi nampak tak kesan dia, bahaya dia? Ya, kita kena hati-hati. Nasallallahu al-afiyah. Jadi sebab itulah golongan yang merosakkan agama ini adalah cukup bahaya daripada kedua-dua pihak, kedua-dua belah. Okay. Dan kita juga diancam, ada ancaman untuk meleburkan garis pemisah antara iman dengan kufur. Mereka memberikan takrifan Islam yang pelik-pelik, yang ganjil-ganjil, yang Islam, takrifan Islam yang sebegitu tak pernah dikenali dalam Al-Quran dan Sunnah. Tak pernah dikenali dalam Quran dan Sunnah. Bertoleransi. Islam adalah agama yang menekankan bahawa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang mengatasi segala-galanya dan tidak boleh diatasi. Ini adalah konsep Islam. Islam mesti diangkat melebihi. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Walau karihal musyrikun. Walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk bil huda, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haqq, dan agama yang benar, amalan yang salih, liyudhhirahu, untuk dia zahirkan al-huda dan dinil haqq ini ala dini kullih, atas seluruh amalan-amalan lain yang batil, walaupun ia dibenci oleh orang musyrikin, walau karihal musyrikun, dalam surah As-Saff. Ini yang dikehendaki. Jadi ini yang Islam nak. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Islam tidak mengambil kira apa yang dibenci oleh orang musyrikin. Kerana tugas Islam ialah membawa kebenaran.
Sebahagian asar diriwayatkan qulil haq walau kana murran. Berkata benarlah walaupun ianya pahit. Yakni sifat kebenaran itu adalah pahit. Bukan semua kebenaran itu adalah manis. Macam kita dah pernah sebut dalam kelas sebelum ini. Setengah orang dia menyangka kalau benda tu benar, maka benda tu mesti sedap, mesti enak, mesti lazat. Itu salah. Kebanyakan kebenaran adalah pahit. Seperti mana kebanyakan ubat. Berapa jenis sangat ubat yang sedap. Hampir tidak ada ubat yang sedap. Habis-habis sedap pun dia tak ada rasa. Ubat tu dia tak ada rasa. Okay. Tu habis-habis lah. Tak kita boleh makan pun. Jadi kita kena faham betul-betul. Tugas kita ialah menyampaikan kebenaran. Bukan seperti da'iyah mereka, spread the kindness, sebarkan kebaikan kononnya. Jadi kita tengok ada golongan ahli politik yang nak meraih undi dengan apa jalan, by hook or by crook. Sanggup menggadaikan akidah, menggadaikan agama, berkongsi perayaan syirik dengan orang musyrikin. Ya. Tak kira lah jenama politik apa yang dia bawa. Ya. Sebab agama ini ditunggang oleh semua orang. Parti yang tak bubuh nama Islam dekat parti dia pun, kita jangan kata dia tak tunggang agama. Dia kadang-kadang lebih laju tunggang daripada hak yang ada jenama Islam di depan. Setengah orang dia faham yang menunggang agama ni parti Islam saja. Kalau kita kata, kalau parti Islam pun menunggang Islam, yang tak Islam lagi lah menunggang. Bahkan kita dapati parti yang tak ada nama Islam dalam nama parti dia, lebih kencang dia tunggang. Kan? Jadi kita kena hati-hati. Kita kena bagi tahu kepada anak-anak kita, kita kena didik mereka untuk membenci syirik dan kesyirikan, benci berhala, benci sembahan-sembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kerana kita tak boleh semai benih cintakan Allah dan Rasul dalam diri kita dan siapa pun, melainkan kita kena bajakan ia dengan rasa benci kepada syirik. Ya. Benci kepada syirik ini adalah baja bagi rasa cinta yang kita nak semai dalam diri kita kepada Allah dan Rasul. Dia adalah racun kepada segala rumput rampai dan segala kulat-kulat yang boleh meresakkan rasa cinta tersebut. Kalau kita tak guna baja dan racun ini, maka rasa cinta yang kita semai itu tak sempat nak tumbuh, dia sudah pun mati. Allahul Musta'an. Tetapi Islam, cinta ke, benci ke, dia ada kawalan. Dia dah habaq dekat kita. Kalau kamu cinta, benda apa yang kamu kena buat. Dia tak ada bila hang kata cinta Allah dan Rasul, hang buatlah apa yang hang punya suka. Kerana cinta kalau tak diletakkan had dan sempadan, akan rosak juga. Jadi sebab itu Allah Ta'ala bagi sempadan cinta. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut Nabi. Ikut sunnah Nabi. So kita tak boleh guna alasan aku cintakan Nabi, aku cintakan Allah, kita langgar segala batas, kita reka segala macam ibadat hak kita suka, ikut suka hati kita nak ibadat dekat Allah Ta'ala. Tak boleh. Ada peraturan, ada rules. Kerana cinta yang hakiki akan berikat kemas dengan taat. Maka cinta itu dibuktikan dengan taat. Buat apa yang dia suruh, berhenti dekat sempadan yang dia tetapkan, tinggal apa yang dia larang. Demikian juga rasa benci. Dia letakkan sempadan.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Janganlah disebabkan permusuhan antara kamu dengan kaum yang lain, agama yang lain, membawa kepada kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil lah. Kerana berlaku adil itulah yang paling dekat dengan takwa. So, kebencian kita diikat, dikawal dengan adil. Tidak boleh menzalimi orang yang kita benci. Jadi kita benci selain daripada Islam, kita benci agama kufur, tapi tidak boleh membawa kepada kita menzalimi mereka. That's the point. Sebagaimana kita tidak boleh mendakwa atas nama kita cinta Allah dan Rasul, kita derhaka kepada Allah dan Rasul. Bahkan kita kena taat kepada Allah dan Rasul. Jadi this is the formula yang kita kena faham. Kata Ibn Qayyim lagi, وَهِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي قَامَتْ بِهَا الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتِ وَفَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ وَعَلَيْهَا أُسِّسَتِ الْمِلَّةُ وَنُصِبَتِ الْقِبْلَةُ وَجُرِّدَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ وَهِيَ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه. Kedudukan kalimah la ilaha illallah ni apa dia? Ianya lah kalimah yang dengannya lah berdirinya langit dan bumi ini. Langit dan bumi ini Tuhan ciptakan, apa tujuannya? Untuk merealisasikan la ilaha illallah. Tuhan ciptakan langit dan bumi ini sebagai tempat untuk kita mentauhidkannya. Sebagai tempat bertarung di antara tauhid dan syirik. Dan Allah ciptakan atasnya segala makhluk. Kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkannya. Kita diciptakan dengan tubuh badan anggota, yang tubuh badan anggota kita ini memang bersiap sedia dah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah suruh dia boleh buat. Bila datang perintah untuk salat, tak ada kita nak kena repair tangan kaki kita untuk boleh kita rukuk atau sujud, tak ada. Memang Tuhan cipta elok dah tubuh badan kita ni memang boleh rukuk, boleh sujud. Pasal memang kita dicipta untuk itu. Bila datang perintah puasa, kita tak perlu nak ejah perut kita. Memang dia dicipta untuk boleh puasa. Dan seterusnya. Itu yang kata fitrah tu. Kita ni memang diciptakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Untuk melaksanakan tauhid kepada Allah. Dan dia kata, dan di atasnya lah diasaskan agama Islam ini. Dan ditegakkan qiblat. Qiblat itu ditegakkan untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dihunuskan pedang jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad menentang golongan kufar. Bukan untuk dapat harta mereka. Bukan untuk suka-suka nak bunuh mereka. Tidak. Tetapi untuk apa? Untuk menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghilangkan halangan di jalan la ilaha illallah. Supaya la ilaha illallah ini boleh menyusur di atas permukaan bumi, atas landasannya tanpa sebarang halangan. Ya. Jihad seperti
kita pergi membersihkan jalan raya dan kita buang segala sampah sarak di tengahnya. Bukan untuk memaksa orang lalu di atas jalan raya, tetapi untuk mengelakkan sebarang proses yang tidak enak ketika jalan raya itu dilalui, kerana dia memang jalan dia. Kita kena faham. Jadi jihad bukan untuk paksa orang masuk Islam. Kerana Islam memang agama fitrah. Dan buktinya telah pun jelas. Yang tak masuk Islam itu kerana dia sendiri inat, dia sendiri yang ketegak, degil atau jahil, tidak mau ambil tahu. Dari sudut bukti sudah nyata, Islamlah agama yang hak. Ya. Jadi kalau dia masih lagi ketegak nak duduk di atas landasan yang memang disediakan untuk Islam lalu, maka memang sewajarnya kalau dah dia tak mau bagi jalan laluan, kita kena tepih dia ke tepi. Supaya Islam boleh lalu di atas landasan dia. Yang memang dia di landasan itu dicipta untuk dia jalan. Permukaan bumi ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk Islam. Untuk tauhid, untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa sahaja obstacles yang ketegak, yang tak mau memberi laluan kepadanya, maka memang wajarlah ia diketepikan. Jadi itulah kita kena faham konsep jihad dalam Islam. Untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bukan satu kezaliman, dia bukan satu pemaksaan, tetapi dia adalah satu tuntutan semula hak yang memang kita adalah Tuhan empunyanya. Allahu Akbar kabir. Dan ia adalah semata-mata hak Allah ke atas seluruh hamba yang wajib mereka tunaikan kepada Allah. Wa haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hak Allah yang mesti ditunaikan oleh segala hambanya ialah mereka menyembahnya sahaja dan tidak mensyirikkannya sama sekali dengan sesuatu pun. Dan ialah kalimah yang memelihara darah dan harta dan zuriat di dunia ini daripada serangan pedang Islam. Kalimah la ilaha illallah sama ada dia ucapkan atau dia benarkan kalimah la ilaha illallah itu melintasi dirinya. Hanya ada dua cara dalam Islam untuk seorang kafir itu menyelamatkan dirinya daripada, supaya dia tidak dianggap sebagai obstacle yang menghalang laluan Islam di atas landasannya. Apa dia? Sama ada dia join kereta api yang nak melintas itu, dia masuk, naik sekali, maka dia berjalan di atas landasan tersebut dengan kenderaan yang disediakan, atau dia kena ke tepi, dia kena bagi laluan. Sama ada dia masuk Islam atau dia jadi ahli zimmah, mengadakan kontrak mengakui bahawa Islam adalah tuan landasan ini. Dan dia kena ke tepi untuk bagi Islam itu lalu. Kalau salah satu daripada dua ni dia tidak terima, dia tidak mau masuk Islam dan dia tidak mau mengiktiraf ketuanan dan ketinggian Islam di atas muka bumi, ketika itulah disyariatkan jihad. Dan ialah yang menyelamatkan daripada azab kubur dan azab neraka. Yang menyelamatkan kita daripada azab kubur dan neraka ni apa? La ilaha illallah. Dan ialah satu decree al-mansyur, decree yang tidak akan masuk ke syurga melainkan dengannya. Tak ada siapa pun boleh masuk syurga melainkan dengan adanya pas ini, satu pas. Dan dia adalah tali yang tidak ada siapa pun boleh sampai kepada Allah tanpa bergayut dengannya. Tanpa dia panjat tali tersebut, dia takkan sampai kepada keredaan Allah, takkan sampai kepada Allah Ta'ala untuk berjumpa dengan Allah di syurga. Wahia kalimatul islami
wa miftahu daris salam. Ia adalah kalimah Islam. Dia adalah syiar Islam. Kontrak Islam. Dan kunci negeri kesejahteraan, kunci syurga. وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد. Dengan kalimah inilah manusia itu terbahagi kepada ahli neraka, ahli syurga, yang diterima oleh Allah dan yang ditolak oleh Allah Ta'ala. وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان وتميزت دار النعيم min dari syaqa'i wal hawan. Dengan kalimah inilah di dunia terbezanya negara Islam dengan negara kafir. Yang nak membezakan negara ini negara Islam atau bukan Islam ialah apakah syiar yang dia pegang dalam agama, dalam negara dia. Kalau syiarnya ialah la ilaha illallah, inilah kalimah yang dia perjuangkan, inilah segala usaha yang dia lakukan untuk merealisasikan kalimah ini di negaranya, walaupun tidak sempurna, maka dia adalah negara Islam. Kalau syiar negaranya adalah menolak la ilaha illallah, mengambil selain daripada la ilaha illallah sebagai anutan, maka dia adalah negara kufur. Jadi itu kita kena ingat. Kita memulakan kemerdekaan negara kita ini dengan kalimah la ilaha illallah. Kita tidak memulakan kemerdekaan negara kita pada tahun 57 dengan slogan merdeka, tetapi kita mulakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu. Kita merdeka dengan azan. Kenapa pemimpin kita masa itu memilih azan sebagai syiar kemerdekaan kita? Allahu Akbar kabir. Pemimpin yang berjiwa besar, semoga Allah Ta'ala mengampunkan beliau dan memasukkan beliau ke dalam kalangan orang yang salih, memilih azan sebagai syiar kemerdekaan negara kita. Kerana azan adalah syiar negara Islam. Nabi SAW, kalau dia keluar pergi ekspedisi perang, jihad, dia akan tunggu sampai waktu subuh. Ya. Kalau dia dengar azan di kampung itu, maka dia tinggalkan. Kalau dia tak dengar azan, maka dia akan serang. Nabi SAW jadikan azan sebagai syiar. Ya. Jadi kita merdeka daripada penjajah kafir. Kerana apa? Kerana kita nak supaya agama Islam ditegakkan di muka bumi tanah Melayu ini. Tujuan kita merdeka. Kita berusaha berjuang menuntut kemerdekaan. Perjuangan menentang penjajah bukan kerana mereka berbeza warna kulit atau bahasa daripada kita. Kerana kita dapati sebelum ini pun orang Melayu menerima bangsa-bangsa lain datang ke tanah Melayu. Sultan-sultan Melayu tidak ada salah pun dimasukkan ke dalam silsilah mereka darah selain Melayu, sama ada dikatakan nenek moyang mereka dahulu berketurunan Arab atau itu ini. Orang Melayu tak ada masalah menerima mereka sebagai pemimpin. Tetapi bila datang Portugis, datang Belanda, datang orang putih, datang Jepun, kita ada masalah terima mereka bukan sebab mereka Belanda, Portugis, Jepun, orang putih, tapi sebab mereka orang kafir. Ya, itu masalah kita.
yang menyebabkan kita tak boleh terima mereka mai ke negara kita, nak memerintah kita. Kerana mereka orang kafir. Mereka nak bawa agama selain daripada agama yang telah kita terima. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Itu hakikat, fakta. Walaupun tak dijelaskan secara tersirat, tersurat, tetapi dia diterangkan kepada kita. Kalau kita pandai membacanya. Walaupun sepatutnya ia diterangkan secara jelas kepada kita. Tetapi yang mengkaji, yang membaca dengan teliti akan nampak ia terpapar jelas. Ya. Jadi ini perjuangan menubuhkan negara Malaysia yang tercinta ini adalah untuk menegakkannya sebagai daulah Islamiyah. Dan itulah yang berlaku. Dan kita mesti mempertahankannya. Jangan sampai ia bertukar identiti kepada identiti yang dikehendaki oleh penjajah. Penjajah tidak mau tukar negara Melayu ini kepada selain negara Melayu. Sebab itu dia kekalkan nama negara kita Tanah Melayu. Dia tak ada masalah dengan nama Melayu. Yang dia ada masalah apa? Identiti negara ini sebagai Islam. Ini yang dia ada masalah. Ini yang dia ada masalah. Dia tak ada masalah kita orang Melayu. Tapi yang dia masalah kita orang Islam. Ini yang dia tak mau. Identiti negara ini sebagai negara Islam. Ini yang dia cuba hadkan. Sebab itu kita tengok bila Belanda, Portugis datang, dia cuba nak tukar identiti orang Melayu daripada Islam kepada Kristian, dia gagal. Belanda datang, gagal. Tapi orang putih, dia belajar daripada kesilapan dua pendahulu dia, dia pandai. Dia kata kami tak datang untuk kacau Islam dan kacau Melayu. Kami datang hanya untuk mentadbir, membawa kemajuan, untuk menasihati dalam cara-cara nak memberi kemajuan kepada negara. Tapi dalam rangka dia menasihat untuk kemajuan dunia, dia juga memasukkan racun dalam madu yang dia bawa. Kerana orang kafir, itulah kerjanya. Ya, itulah penjajah kafir buat, itulah kerjanya. Dia bukan tujuannya nak memajukan negara kita, tapi nak meleburkan identiti keislaman kita. Kalau tak dapat buang semua, buang sebanyak mana yang mampu. Hadkan identiti keislaman mereka kepada sempadan tertentu yang sempit. Yang ni yang mereka nak. Ya. Tetapi pemimpin-pemimpin kita, alhamdulillah, ketika itu Allah Ta'ala Maha berkuasa, Maha bijaksana, membimbing mereka supaya menyelahkan identiti sebenar negara kita. Kita ada masjid negara, kita tidak ada gereja negara, kita tidak ada kuil negara. Alhamdulillah, kita hanya ada masjid negara. Ya. Kita hanya ada mahkamah syariah. Di samping mahkamah yang tidak berhukum dengan syariah. Tapi kita tidak ada mahkamah untuk yang melaksanakan hukum hakam agama-agama lain, tidak ada. Ya. Hanya orang Islam yang diberi mahkamah khas. Melambangkan bahawa Islam ada kedudukan dalam undang-undang walaupun ia perlu dipertingkatkan dan dimartabatkan lagi sampai dia menjadi undang-undang tunggal di negara ini. Tidak ada lagi undang-undang lain yang menjadi rivalnya. Itu yang kita nak. Jadi ini yang kita kena pertahankan, identiti keislaman negara ini yang telah bersulam dengan identiti kemelayuannya.
Sehingga dalam perlembagaan mentakrifkan orang Melayu, syarat-syarat Melayu mesti Islam. Bila orang itu walaupun dia keturunan Melayu, bila dia diisytiharkan bukan lagi Islam, maka segala hak istimewa orang Melayu terlucut daripadanya. Seperti yang berlaku pada orang Qadiani. Orang Qadiani bila mereka diisytiharkan bukan Islam, juga diisytiharkan mereka telah terlucut segala hak istimewa orang Melayu. Allahu Akbar kabira. Jadi ini adalah betapa benda-benda ini, landasan itu sudah ada, kita kena jaga. Kita kena pegang elok-elok dan kita kena pertingkatkan dan improvekan dia. Ya. Kita alhamdulillah duduk di Malaysia, negara Islam. Tapak-tapak untuk kita menyempurnakan keislaman negara ini sudah ada. Hanya tinggal adakah kita akan terus rajin dan bersemangat untuk menyelesaikannya, atau kita akan jadi bangsa yang tidak kenang jasa nenek moyang kita dan kita buat kerja separuh jalan. Nasallallahu al-afiyah. Jadi orang Islam kena hati-hati dalam perkara ini. وهي العمود الحامل للفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Dan dialah tiang yang menanggung segala yang fardu dan sunnah. Amalan fardu ke sunnah ke tidak diterima oleh Allah melainkan dengan la ilaha illallah, dan siapa yang akhir kalimahnya ialah la ilaha illallah masuk syurga. Jadi ini adalah kedudukan la ilaha illallah. Kemudian apakah intipati kalimah ini? Bila kita dah kata kalimah ni sangat penting, sangat utama, jadi apa intipati dia? Ya? Apakah ruh dia? Yang mesti kita martabatkan, yang kita mesti realisasikan. Itulah Ibn Qayyim rahimahullah meneruskan perbincangannya pada bahagian yang kedua berkenaan dengan kalimah la ilaha illallah ini pada bahagian yang seterusnya, yang insya-Allah ana buka ruang untuk soalan kalau ada, dan kita sambung perbincangannya, perbahasannya pada kelas yang akan datang biiznillah taala. Kita ada soalan ke? Nah. Baik, jadi perbincangan kita pada kelas yang akan datang insya-Allah kita akan teliti lagi sekali, walaupun kita dah banyak dah kita teliti maksud la ilaha illallah ni, kita dah jelaskan. Tapi Ibn Qayyim akan bagi tahu kepada kita. Dan poin dia ialah apa yang Ibn Qayyim nak bawa kita ialah kalimah la ilaha illallah ini kalau kita hayati betul-betul, iqrar kita la ilaha illallah ini, dan kita faham intisarinya, lubuknya, kita faham semangatnya, kita akan meninggalkan segala perkara yang tidak diridai oleh Allah. Meninggalkan maksiat. Yang menjadi fokus kita ini ialah perbuatan tercela. Apatah lagi hari ini kita berhadapan dengan sebiji-sebiji apa yang berlaku dalam kita ini, iaitulah dalam bentuk yang lebih dahsyat, iaitulah gerakan LGBTQ+. Ya. Yang nak merosakkan fitrah manusia, nak menumbuhkan syahwat-syahwat yang liar dalam diri manusia. Syahwat yang sebenarnya benda itu bukan benda yang syahwat pun pada asalnya. Dia adalah benda yang jijik, tapi diubah menjadi benda yang digemari. Na'udzubillah min zalik. Ya. Itu kerana puncanya ialah kita tidak memahami dan tidak menghayati semangat la ilaha illallah. Itulah perbincangan yang hendak dibawa oleh beliau rahimahullahu taala, dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita itu pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.